أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن جهنم كان مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Maksudnya, sesungguhnya neraka jahanam adalah disediakan untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya. Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman, kecuali air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir, sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka yang buruk. Kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan akan hari perhitungan amal, dan mereka telah mendustakan dengan sungguh-sungguhnya akan ayat-ayat keterangan kami. Dan tiap-tiap sesuatu dari bawaan hidupnya telah kami hitung secara bertulis. Setelah mereka masuk ke dalam neraka, dikatakan kepada mereka, oleh sebab kamu telah mendustakan ayat-ayat kami, maka rasalah kamu akan azab yang disediakan, kerana kami tidak akan melakukan selain dari menambah berbagai azab kepada kamu. Setelah diceritakan pada ayat yang terdahulu berkenaan dengan hari kiamat, hari dihancurkan langit dan bumi, bintang-bintang, cakrawala, bulan dan matahari dimatikan semua. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan semula. Kiamat didirikan semula. Setelah didirikan semula alam yang baru, mereka yang mati dihidupkan semula dan bangun daripada tempat masing-masing. Allah Ta'ala menyediakan dua tempat. Satu syurga, yang satu neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Tanah rezak tak ada. Syurga se, neraka se, dua saja. Tak ada rezak. Nak buat kawasan setenggan, tak ada. Dua saja. Sama ada neraka ataupun syurga. Ayat-ayat yang kita baca ini menceritakan bahagian neraka. Inna jahannama kana mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah ia berada di hadapan, menunggu, bersedia untuk diisikan di dalamnya penghuni-penghuninya, yang terdiri dari kalangan orang-orang yang tidak layak menjadi ahli syurga. Bersedia, menunggu dan mengintai siapa saja yang layak dimasukkan ke dalamnya. Seterusnya diterangkan siapa yang layak itu. Ini tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Di sana ada ayat Quran yang ditafsirkan oleh Nabi SAW, yang ditafsirkan oleh ulama-ulama yang mengetahui bahasa Arab dan ilmu Al-Quran. Di sana ada ayat yang Tuhan sendiri menafsirkan. Neraka disediakan, menunggu orang-orang yang datang untuk dimasukkan ke dalamnya. Siapa? Lit-taghina ma'aba. Lit-taghina, bagi tagut, kumpulan-kumpulan tagut, ma'aba, tempat kembali dan tempat duduk mereka di dalam neraka itu. Siapa tagut? Tagut ialah setiap yang melampaui batas Allah Subhanahu Wa Taala, yang melampaui batas agamanya,
Dia beritahu kepada dia tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dia latih Tuhan yang lain daripada Allah. Dia latih patung, berhala, manusia, jin, syaitan jadi Tuhan selain daripada Allah. Dia beritahu kepada dia bahawa yang beri rezeki Allah Ta'ala. Dia kata, ada lagi orang lain beri rezeki. Itu takut. Allah Ta'ala telah menurunkan hukum-hukum di dalam Quran. Pencuri dipotong tangan, perampok hukum hirabah, jenayah hukum qisas. Dia kata ada lagi hukum lain lebih boleh. Ini tahu. Yang melampaui batas Allah. Perkataan Allah. Allah dia saja Tuhan. Hukum dia saja kena pakar. Itu makna Allah. Dia saja yang layak disembah. Ni duduk bertahan kalimah Allah mati-mati. Duduk bertahan kalimah Allah. Apa kalimah Allah tak tahu. Orang nak sebut Allah tak boleh. Kalau sebut Allah salah. Kita orang Islam je sebut. Dah kita ikut Allah tak. Ni kena faham. Tuhan sebut dalam Quran dan surah Luqman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Qul alhamdulillah wahum la ya'lamun. Dan jika engkau tanya mereka siapa yang jadikan langit dan bumi, nescaya orang kafir itu jawab Allah. Kalau tanya orang kafir Mekah, siapa yang jadi langit dan bumi? Mereka kata Allah. Qul alhamdulillah. Wahai Muhammad, kata alhamdulillah. Kerana mereka sebut Allah, alhamdulillah, mu kata Allah juga. Tetapi mereka tidak mengerti apa makna Allah. Itu Tuhan ajar ke Nabi. Bukan, mu tak boleh kata Allah. Kalau kata Allah, aku kata mu. Ada itu. Ini Tuhan ajar dah dalam Quran. Tapi orang hari ni tunjuk dia lebih pada Nabi mana pertahan ke Allah ni. Pertahan ke kalimah Allah lebih pada Nabi mana. Nak tunjuk lebih pada Nabi. Nabi buat mana? Bila orang kafir kata Allah, Qul alhamdulillah. Wahai Muhammad, kata alhamdulillah. Mu sebut Allah juga. Tetapi mu tak reti apa Allah itu. Mu tak reti apa Allah. Mu orang kafir tak reti apa Allah. Ni pertahan kalimah Allah, tak reti juga apa Allah. Ni berat. Ni dia. Di antara Allah itu ialah hukum syariat dia. Peraturan dia. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang lain pada Allah yang boleh buat undang-undang, boleh buat peraturan macam Allah juga? Itu dia. Kalau kata Allah, kena faham apa dia makna Allah. Makna Allah ni semayang sembah Allah, undang-undang kena pakai undang-undang Allah. Ni semayang saja Allah, undang-undang tak pakai undang-undang Allah. Apa ni makna Allah ni? Ini dia. Bila Nabi buat perjanjian Hudaibiyah, Nabi kata, wahai Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, wakil orang kafir masa itu, kami tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim. Kami tak setuju tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dah tulis apa? Bismikallahumma. Nabi kata tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Hak dia nak. Itu dia cara. Ni tak ikut cara Tuhan ajar, tak ikut cara Nabi. Kononnya dialah kuat Islam sangat. Pertahan perkataan Allah tu sampai babi Kediri. Ni babi Kediri lah ni. Ikut babi bukan ikut Islam. Pertahan kalimah Allah ikut babi bukan ikut Tuhan suruh dalam Quran. Orang kafir sebut Allah, tak betul umum sebut Allah tu. Kalau sebut Allah mesti sembah Allah saja. Allah tak ada anak, tak ada isteri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu makna Allah. Allah tu kepadanya sahaja dihalakan segala tujuan kita. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Hukum dia, syariat dia, peraturan dia tak sama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata judi haram, arak haram, tak boleh, dadah je haram.
Arak dengan judi tak boleh, jadi pelancong tak lari. Jajah ekonomi kita. Mana Allahnya? Di mana kita letak perkataan Allah? Ni kena faham molek. Itu taghut lah tu. Taghut lit-taghina ma'aba. Bagi orang-orang yang melampaui batas Allah. Setiap yang melampaui batas Allah Ta'ala, iaitulah yang mengaku jadi Tuhan, yang dilantik jadi Tuhan, yang mengadakan hukum-hukum yang lain pada hukum Allah Ta'ala, termasuk ahli-ahli nujum yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, mengetahui perkara yang akan datang. Nabi Muhammad SAW dia tak tahu perkara yang akan datang, malaikat yang Tuhan beritahu ke dia. Hak Tuhan beritahu, Nabi beritahu. Hak yang Nabi tak tahu, Nabi tak tahu dah. Dia beritanya bila kiamat, Nabi kata aku tak tahu, mu tak tahu juga. Apa tanda-tanda dia? Hak ni aku tahu, Tuhan beritahu pada aku. Ini dia. Ini hak Tuhan tak beritahu, beritahu juga. Dia tahu benda akan datang, akan berlaku, akan datang began-began. Ini termasuk taghut. Yang melampaui batas. Lit-taghina ma'aba. Neraka itu ialah tempat bagi taghut yang sifat-sifatnya tadi. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya ahqaba. Ahqaba ni mengikut masa-masa yang lama. Ahqab bukan hukum. Bukan hukum. Ahqaba. Dalam masa-masa yang lama. Di mana ada ulama menafsirkan ahqaba ni masa yang tidak terhingga. Di mana 1 tahun 12 bulan. 12 bulan. 1 tahun. Sebulan 30 hari. Ada 29 hari. 1 hari pada hari kiamat 1000 tahun. 1 hari pada hari kiamat 1000 tahun. 1 harinya 1000 tahun. Beberapa tahun pada hari kiamat. Akhir. Berapa juta. Inilah masa di dalam neraka. Mereka akan tinggal di dalam neraka itu ahqaba. Masa-masa yang tidak habis. Terlalu lamanya. Ahqaba. Ada ulama mengatakan hukum, satu hukum ni 80 tahun. Satu hukum 80 tahun. 1 tahun 360 hari mengikut perhitungan Islam. Itu hari dunia. 1 hari akhirat 1000 tahun. 1 hari akhirat. Kekali berapa jumlah. Di masanya ahqab, bukan satu hukum di dalam neraka. La yaduquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasa di dalam neraka itu sejuk nyaman dan tidak ada minum. Di dalam neraka tidak ada sejuk dan tidak ada minuman. Panas semata-mata. Minuman yang tidak ada. Illa hamiman wa ghassaqa. Malaikat air yang panas yang menggelegak. Air yang digelegakkan dengan api neraka. Wasaq wa ghassaqa. Dan air danur. Air yang keluar dari tubuh manusia yang diseksa dalam neraka itu. Air yang terlalu kotor. Yang keluar daripada jasad manusia yang diseksa. Dan air yang panas. Itulah dia minuman. Minuman yang disediakan untuk ahli neraka. Dalam masa yang lama. Dalam masa yang sangat dahsyat. Jazaan wifaqa. Balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Jazaan wifaqa, balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Apa mereka buat kerja atas dunia? Buat peraturan sendiri, buat hukum sendiri, buat kerja sendiri, langgar perintah Allah Ta'ala, tak ikut perintah Allah Ta'ala. Balasan itu sesuai dengan amalan-amalan mereka buat di atas dunia. Dah mu tak ikut Tuhan sangat atas dunia ni, dalam neraka tempatmu.
innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka itu tidak mengharap, tidak percaya, tidak takut pada adanya hisab amalan. Mereka tak percaya adanya hisab, bahawa amalan-amalan mereka akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala suruh malaikat catat amalan-amalan yang manusia buat. Semua amalan dia. Bukan saja amal wajib, amal haram, amal yang harus. Bukan saja malaikat tunggu di pintu masjid, tunggu kat ketika semayang, malaikat catat amalan. Masa kita makan, malaikat tak tulis apa, malaikat awak tak tahu. Masa kita kerja, malaikat awak tak tahu. Masa kita mengundi pilih pemimpin, malaikat lock je kepadamu lah. Masa kita taat kepada orang ni malaikat tak kata apa, tak tulis amalan. Semua percakapan kita, amalan kita, gerak-geri kita, apa saja, kita ambil duit mana, bagaimana, belanja ke mana, dicatat oleh malaikat. Kemudian kulit-kulit kita menjadi saksi. Apa yang kita buat, kulit menjadi saksi. Malaikat catat. Tetapi puak-puak ni tak percaya. Tak percaya adanya catatan-catatan malaikat. Adanya saksi-saksi, tak percaya. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka membohongi dengan ayat-ayat kami yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, oleh para ulama. Mereka tak percaya. Mereka membohongi kidzaba, dengan pembohongan yang sungguh-sungguh. Lawan Nabi Reng. Lawan Nabi Reng. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi dan pengikut-pengikut Nabi. Ini kerja mereka masa mereka duduk di atas dunia dulu. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Dan tiap-tiap sesuatu yang mereka buat itu kami peliharakan di dalam kitab. Di dalam kitab catatan yang ditulis oleh malaikat. Wa in 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Dalam surah yang lain, sesungguhnya di atas tiap-tiap kamu itu ada malaikat yang menjaga amalan kamu. Orang yang jaga amalan kamu kiraman, yang sangat mulia, yang sangat taat kepada Allah. Katibin, yang menulis amalan-amalan itu. Berjala-jala suratan amalan itu. Dicatat oleh malaikat, ditulis oleh malaikat untuk menjadi bukti pada hari kiamat kelak. Faduqu falan nazidakum illa adaba. Maka rasalah kamu. Faduqu, maka rasalah kamu. Falan nazidakum illa adaba. Maka tidak kami tambahkan kepada kamu malaikat azab. Azab demi azab demi azab. Mengikut sahabat Nabi Abu Barzah radhiyallahu anhu. Kata Abu Barzah, sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ashaddi ayatan fil Quran. Faqala qawluhu ta'ala faduqu falan nazidakum illa adaba. Abu Barzah kata, saya tanya, apa dia ayat yang paling dahsyat dalam Quran? Jawab Nabi SAW, ialah faduqu falan nazidakum illa adaba. Maka rasalah kamu azab neraka ini. Maka kami tidak akan tambahkan kepada kamu malaikat azab. Azab demi azab demi azab yang berterusan, yang sangat dahsyat. Disebut dalam surah yang lain, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit-kulit mereka dibakar, kami ganti kulit yang lain, dibakar lagi berterusan. Mengapa disebut kulit? Kerana kulit tempat yang paling menyaksa. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali adanya azab, api neraka bakar, tambah api lain pula bertalu-talu. Itulah azab dan neraka yang sangat dahsyat. Ini adalah amaran Allah yang benar, yang wajib kita beriman kepadanya. Oleh kerana itulah bila orang baca Quran disebut sadaqallahul azim.
Benarlah Allah yang maha besar. Semua yang ada dalam Quran adalah benar. Allah Ta'ala jadikan cerita-cerita zaman dulu benar. Quran cerita kaum-kaum zaman dulu, hari ni orang gali. Sampai ratus-ratus meter dalam tanah. Bertemu. Ada penemuan. Hak Quran cerita tu betul sungguh. Quran cerita hal langit. Ahli-ahli sains angkasa lepas. Guna alat macam-macam. Betul hak Quran kata. Tuhan kata berlakunya kiamat. Dulu orang tak percaya kiamat. Hari ni orang tengok dunia dah berubah, dah retak dah. Keadaan cuaca dah jadi bercelaru. Mereka percaya hari kiamat ada juga. Maka begitulah cerita neraka yang akan berlaku ini adalah benar. Dan kita baca pula lepas pada ini syurga pula. Wallahu a'lam.